Okay. Habis dah Hazan. Right. Okay. So, hari tu last kita, bukan last lah, I mean kita dah belajar empirical formula, molecular formula. Okay, sekarang ni kita akan tengok pada chemical equation. Right. So, untuk chemical equation ni, kamu kena faham apa benda yang kita belajar awal-awal dulu, iaitu chemical formula. So, ingat balik macam mana kita buat chemical formula. Kalau kita punya charge sama, for example, Na plus Cl minus. Kalau sama, kita cancel. Kalau berbeza, contohnya kita ada Na plus dan juga O2 minus. Kita akan cross. Ini turun ke bawah, yang ini turun bawah belah sana. So kita akan dapatlah kita punya formula untuk sini. Kita akan dapat NaCl. Ini kita akan dapat Na2O. Okay. Untuk tajuk hari ini ialah bahagian yang paling crucial yang kamu kena faham. This is the part where you need to understand it most. Okay. Now, kita akan pergi kepada tajuk kita hari ni, chemical equation. So, untuk chemical equation, kita kena faham yang pertama ialah macam mana kita tulis formula tadi. Dan bila kita dah berjaya tulis formula, kita kena faham macam mana kita nak balance the equation. So, macam mana kita nak buat equation tu. Okay, so first kali macam tadi saya cakap chemical formula. Dan bila dah ada chemical formula, kita follow this step untuk pastikan kita punya equation tu balance. Okay, first, okay, make sure kamu semua ada buku kamu, ada nota kamu catat apa benda ni yang saya akan serah, apa yang saya akan bagi kejap lagi ni. Jangan risau, recording ada, kamu boleh tengok semula, and nota yang saya conteng ni pun nanti saya akan upload dekat kamu semula. Okay, so apa yang ada sini, make sure kamu ada buku untuk kamu salin. Alright. So, without further ado, first, kita kena pastikan kita balance the metal. Okay, and then balance the non-metal other than H and O, and then balance H, O, and then repeat step satu balik kalau kata equation kita tak balance. Okay, now kita tengok macam mana kita nak buat. Katakan saya bagi kat kamu contoh equation macam ni. Sodium hydroxide plus sulfuric acid, kita akan dapat sodium sulfate and water. Okay, kita ada equation yang macam ini. So, apa yang kamu kena buat, tadi saya kata, make sure you are able to write down the chemical formula. So, mana nak dapat chemical formula kamu? Kamu tengok balik pada table yang saya pernah bagi kat kamu, yang ada charge ion and everything. So, contohnya, kita tengok satu-satu. Sodium. Sodium, kamu kena tahu yang sodium is Na+. Hydroxide is OH minus. Okay. And then kita akan ada sulfuric acid. Bila kita ada acid, we must understand that we will always have H+. Kita akan sentiasa ada H+. Okay. And then kita ada sulfuric. Sulfuric is coming from sulfate. SO4, 2 minus. Okay, macam ni. Okay, bila kita dah ada ion dia, then kita boleh buat formula. So, for example, kita ada Na plus dengan OH minus. It is the same charge. So, sama macam ni, kita boleh cancel. So, kita akan dapat apa? Kita akan dapat NaOH. Lepas tu, H plus dengan SO4 2 minus, berbeza charge dia. Bila berbeza, kita cross. Kita akan tambahkan dengan H2SO4. Kita akan dapat yang macam ni. Okay. Same thing goes to the other side. The other side ni kita akan ada sodium sulfate. So kita akan ada Na+. Dan juga sulfate tadi SO4 2 minus. Dan juga water. Water kamu semua tahu dia ialah H2O. So tak ada masalah. Okay. So untuk Na+ dengan SO4 2 minus, different charge. Kita cross balik. So dapatlah kita Na2SO4 plus H2O. So far ada tak yang tak faham? Tahu cikgu. Okay. Yang tak faham bagi tahu. Siapa tak faham terus interrupt bagi tahu. Cikgu saya tak faham. Cikgu saya tak clear. Terus bagi tahu kalau tak faham. Okay. So kita akan ada side macam ni. So yang kamu kena tahu untuk kita punya side ni, kita akan ada dua bahagian. The first one is what we call the reactant.
Dekat belah sini kita panggil sebagai reactant. And then belah sini kita panggil sebagai product. Okay, reactant and product, kiri and kanan. So, apa yang kamu kena buat ialah kita nak follow balik step tadi, yang ini, sekejap saya patah balik. Follow step ni, kita mesti make sure kita dah ada apa yang kita tulis tadi. Okay, kita mesti make sure kita dah ada sodium hydroxide punya formula, kita ada sulfuric acid punya formula, and then the formula for the formula untuk kita punya produk juga. Once kita dah ada, kita separate. Separate macam mana? Separatekan kiri dan kanan. Okay, macam ni. So, bila kita separate macam ni, kita listkan everything. Listkan apa? Listkan kita punya yang list tadi, apa yang dalam step tadi. So, first kali kita akan listkan kita punya metal. Dalam equation kita, Na is a metal. So, kita akan listkan Na. Na dulu. Lepas tu kita listkan kita punya non-metal. Non-metal macam mana? Contohnya, dekat sini kita ada semua yang lain ni ialah non-metal. S, O dan juga H. Tapi kita tak nak O dan H. H and O ni kita biar dulu, abaikan dulu. So, other than that, kita listkan. Contoh, kita ada S. So, kita letakkan S kita dekat bawah. Bila dah tak ada apa-apa yang lain, kita baru buat untuk H. And then last kali kita letakkan untuk O. Listkan everything macam ni. Okay, so kamu ni kira consider sebagai beginner. Baru belajar benda ni. So ini ialah cara paling awal, cara paling basic, cara paling simple untuk kita buat balancing equation. Okay, so bila kita dah listkan everything, kita tengok dekat reactant, kita tengok dekat produk. So reactant kita tengok Na kita. Berapa banyak Na kita ada? So Na kita untuk dekat reactant, kita akan ada 1. So Na kita ada 1. Tuliskan 1. Lepas tu S kita, S ada berapa? Tengok S kat sini tadi. S ada 1. So tuliskan 1 juga. Lepas tu H ada berapa? Kita tengok dua-dua side maksudnya yang belah sini juga. Dua-dua, NaOH dan juga H2SO4. So, dekat dua-dua belah ni, kita akan ada 3. 1 daripada sini, 2 daripada sini. So, overall kita akan ada 3 H dekat sini. Selesai yang tu, last kali kita akan ada oksigen. Oksigen ada 5. 1 sini, 4 sini. So, 5 oksigen. Okay. So, itu ialah untuk bahagian reactant. Saya padam balik ni sebab kita tak nak confuse nanti. Kita ada untuk reactant. Next, kita tengok dekat produk. Sebab tu saya pecahkan 2, reactant dengan produk ni. Okay, Na ada 2, so tuliskan 2. Na ada 2, tuliskan 2. Lepas tu, S kita ada berapa? S ada 1, so tuliskan 1. H ada berapa? H ada 2, ada lagi tak? Tak ada. So H ada 2, tuliskan 2. Okay. Sekejap. Blank tiba-tiba, stop. Okay. Lepas tu O kita ada berapa? O ada 4, O ada 1, total O ada 5. Okay. So apa yang kita kena buat ialah kita kena pastikan kiri dan kanan ni sama. Kena pastikan dia sama, equal. So kalau kita tengok kat sini, Na ada 1 belah kiri dekat reactant, Na ada 2 dekat produk. 1 dekat sulfur 1 dekat reactant, 1 dekat produk, sama. H ada 3 dekat reactant, 2 dekat produk. Oksigen 5 sama. So ada yang tak sama, ada yang sama. Tak apa. Apa yang kita kena buat ialah kita kena balancekan everything starting from your metal. So Na ada 1, Na ada 2. Kamu jangan tukar formula. Kalau Na ini sebagai NaOH, make sure dia kekal sebagai NaOH. Jangan kamu pandai-pandai letak 2 kat belakang ke, 2 dekat depan ke, jangan. Kalau kamu letak macam tu, terus salah, automatic salah.
So apa yang kita boleh buat? Kita boleh darab. Macam mana? Na ada 1, kita nak samakan dengan 2, kita darab 2. So darab 2 macam mana? Kita letakkan 2 dekat depan macam ni. Bila kita letak 2 dekat depan, okay, letakkan 2 dekat depan macam ni, dan automatiknya kita cancel ni sebab kita darabkan dengan 2. So 2 dekat depan ni, okay, 2 yang depan ini kita panggil sebagai coefficient. Coefficient. Apa benda coefficient tu? Coefficient tu kira pengangka dia. So bila ada 2 dekat depan NaOH, maksudnya 2 ni adalah untuk Na, 2 ni untuk O, dan 2 ni juga untuk H. So kalau kita letak 2 kat depan, Na jadi 2. Betul ke tak dekat sini? So kita tukar jadi 2. Betul. Tetapi 2 tu juga akan mengubah bilangan O kamu. So O kamu ada berapa? O dekat H2SO4 ada 4. Sini ada 4. Tambahkan dengan 2 lagi. So kita akan dapat 6. So ini akan jadi 6. And then H pula. H dekat H2SO4 ada 2. H dekat NaOH ada 1. Tapi sebabkan kita letak 2, maka jadilah 2H lagi. So overall total kita akan ada 4H. Selesai dekat situ dulu. Adakah kita dapat sama untuk Na? Sama. Okay, next. Kita tengok S. S ada 1, S ada 1. Biar, settle. Tak ada masalah, kita akan macam tu. Turun bawah lagi. H pula. H dekat reaktan ada 4. H dekat produk ada 2. So, bila ada 2, ada perbezaan, kita tengok siapa yang ada H. Sini. H2O ada H. So, dekat sini ada 2. Kita nak jadikan dia 4. Ataupun nak tukarkan salah satu jadi sama. So, kita letakkan 2 dekat depan ni. Bila kita letak 2, makanya H jadi 4. Bila H jadi 4, tengok sini. Sini pun akan jadi sini pun kena darab 2. Maksudnya O kamu kena darab 2. So sini akan bertukar. Jadi berapa? 2 dekat H2O. O ada 2 dekat H2O. O ada 4 dekat Na2SO4. Tambahkan, kita akan dapat 6. Macam tu. Bila kamu dah samakan macam tu, what happen is that kamu bandingkan. Sini ada 2, sini ada 2. Sama. Selesai untuk Na. 1 dengan 1. Sama. Selesai untuk S. 4 dengan 4. Sama. Selesai untuk H. 6 dengan 6. Sama. Selesai untuk O. Makanya jawapan kita akan jadi, okay, saya padamkan ini. Kita akan dapat, inilah dia. 2NaOH plus H2SO4 plus, kita dapat Na2SO4 plus 2H2O sebagai kita punya balance equation. So far ada soalan tak? Ada siapa-siapa yang tak faham? Sebelum kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Faham cikgu. Faham cikgu. Alright. Okay. Cikgu, Yes. 2 tu memang kena tulis kat depan ke? Yes. Kamu kena tulis nombor tu dekat depan sahaja. Kamu tak boleh tulis kat tempat lain. Kamu nak letak 2 ke, 3 ke, 5 ke, boleh. Tak ada masalah. Kamu boleh pakai berapa pun kamu nak. Yang penting pastikan kiri dengan kanan seimbang. Sama. Kalau 2 kiri, 2 kanan. 1 kiri, 1 kanan. Clear? Clear cikgu. Okay, next kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, balance this equation. Zinc metal plus hydrochloric acid, kita dapat zinc chloride and hydrogen gas. Okay, untuk case yang ini sama juga. Okay, sekarang ni saya pakai semua word equation. Sebab apa? Sebab saya nak tunjuk kat kamu macam mana kita nak form kita punya chemical equation. So, zinc metal. Kita kalau ada metal, bila ada perkataan metal ni maksudnya dia ialah atom. So, sebagai atom, kita hanya akan ada zinc macam tu. Tak ada charge. And then, bila kita ada acid tadi saya cakap kita akan ada H+. So, ini satu lagi chloric, maksudnya kita akan ada Cl-. So, HCl, hydrochloric acid. So, ini satu part, ini satu part. So, ini kita punya reactant. So, kita akan ada zinc plus HCl. Arrow.
Itu untuk kita punya return. Next, kita tengok zinc chloride. Zinc chloride datang daripada Zn2 plus dan juga Cl minus. Kita akan ada macam ni. Hydrogen gas, settle. H2 sahaja, tak ada masalah. Molekul. So, maksudnya kita akan ada zinc plus HCl dapat Zn berapa? Siapa beritahu? CL2. Yes! Pandai. ZnCl2. So, plus H2. Ini kita panggil sebagai chemical equation. Is it balanced? Not sure. Kita kena check satu-satu. Okay. So, apa yang kita kena buat? Sama juga macam tadi. Kita akan ada reactant, kita akan ada product. Okay. Reactant and product. Lepas tu, kita akan ada kita punya susunan. Susunan apa? Susunan untuk setiap satu atom ataupun elemen yang kita ada. And starting with the metal. Dalam sini kita ada metal apa? What metal do we have? Zinc. Zinc. Very good. Kita ada zinc. So, bila kita ada zinc, ada lagi tak metal lain? Tak ada. Tak ada. So, kalau tak ada, tak apa. Kita pergi kepada non-metal. Other than HNO. Selain daripada hidrogen dan juga oksigen. Apa yang kita ada? Chloride. Klorin. Bukan klorat, klorin. Cl. And then kita ada hydrogen. Cikgu, kalau tak ada macam mana cikgu? Kalau apa O tak ada. O tak ada, tak apalah, biar tak ada. Apa yang ada sahaja kita masukkan. Alright. So kita dah ada macam ni. Kita listkan semua. Zinc ada berapa? Zinc ada 1. Cl ada berapa? Cl ada 1. H ada berapa? H ada 1. Selesai dekat reaktan. Next. Sebelah. Zinc ada berapa? Zinc ada 1. Cl ada berapa? Cl ada 2. Pak, dah berbeza. H ada berapa? H ada 2. Dah berbeza lagi. So, bila dah berbeza macam ni, apa yang kita kena buat ialah kita kena samakan setiap satu. Okay, saya tunjukkan. Zinc ada 1, zinc ada 1. Settle, biar. Next, Cl. Cl ada 1 dekat kiri, Cl ada 1 dekat produk ataupun kanan. So, apa yang kita kena buat? Kita letakkan nombor. Kita letak atas tu berapa? 2. 2. 2. Letak 2, automatiknya Cl jadi 2, H pun jadi 2. Nampak? So, bila kita ada macam ni, kita akan nampak sini 1, sini 1, selesai. Sini 2, selesai. Sini 2, selesai. So, kita punya equation akan jadi Zn plus 2HCl, kita dapat ZnCl2. Faham? Faham tak you? Very good. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, cuba buat. Saya bagi kamu peluang. Okay, saya bagi equation dulu. Okay. So, first kita akan tengok potassium oxide. Formula kamu kena tahu potassium datang daripada K+, oxide daripada O2-. Ni satu part yang pertama. Sulfuric acid, acid lagi. So, kita ada H+. Sulfuric kita ada SO4 2-. Ni part kedua. And then kita dapat potassium sulfate. Potassium sulfate K+, sulfate SO4 2-. And then kita ada water. Turunkan semua. Okay, potassium oxide formula apa? K2O. Very good. K2O. Tambah dengan apa nama ni? Sulfuric acid. H2SO4. H2SO4. Good. H2SO4. Dapat apa? K2SO4. K2SO4. Okay, good. Plus H2. Okay, cuba buat. Apa yang kamu akan dapat? Saya bagi kamu masa 2 minit.
Cikgu ye balance dah ke? Yes, dia dah balance. Betul. Sekejap tiba-tiba terkeluar pula. Okay. So betul, dia dah balance. Sebab apa? Sebab kita akan ada semua satu and bilangan dia bergantunglah berapa yang kita ada. So kita akan dapat kat sini tak ada nombor. So kalau tak ada nombor, macam ni kosong tak ada, ini tak ada nombor, sini tak ada, sini pun tak ada nombor. Kalau katakan dia tak ada nombor, maksudnya bilangan kita semua kat depan ni ialah 1. Dia macam kamu buat matematik lah. Kalau kamu buat x plus 2y, kamu perlu ke letak nombor kat depan x tu? Tak perlu, sebab bilangan x tu unknown. Unknown dia adalah 1, so tak perlu letak. So samalah dengan yang sini, untuk chemistry, kita tak perlu letakkan nombor 1 untuk setiap chemical formula kita. Clear? Okay. Clear cikgu. Alright, mantap. Okay, next. Cuba buat yang ni. Okay, satu benda yang saya nak bagi tahu kamu, untuk soalan macam ni, katakanlah kamu nampak macam ni. Apa dia? Kamu ada satu je reaktan. Okay, reaktan kamu ada satu, tapi produk kamu ada 2. Kiranya ada A, ada B, macam ni. Ini proses yang kita panggil sebagai decomposition. Dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai penguraian. Maksudnya kita ada satu benda yang besar dan dia bertukar menjadi 2 benda. So, contohnya soalan macam ni, kita akan ada calcium carbonate datang daripada Ca2+ dan juga CO3 2-. Untuk siapa yang masih belum hafal, siapa yang tak hafal lagi kamu punya ion ni, hafal. Itu wajib hafal. And then kita akan ada calcium oxide, Ca2+ dan juga O2-. And then carbon dioxide, just a molecule, CO2. So daripada sini kita akan ada CaCO3. Kita akan dapat Ca apa? Ca2O2 ke? CAO. Yes, CaO plus CO2. Okay, kalau kata macam ni pun, kalau kamu tengok, tak perlu buat table macam tadi pun, kamu boleh pastikan, kamu boleh kira. Macam mana? Kamu tengok, Ca ada 1, Ca ada 1, C ada 1, C ada 1, O ada 3, O ada 1, O tambah 2, O ada 3. So sama, makanya kita akan ada kat sini, 1 CaCO3, kita akan dapat CaO plus CO2. Clear? Okay. So basically dia sama. Dapat Okay, next. Tengok soalan lain. Okay, kali ni kita ada sodium chloride and lead nitrate. Okay, sodium chloride and lead nitrate. Okay, bagi tahu saya ion untuk sodium. Na+. Okay, Na+, chloride. Cl-. Okay, lead. Lead. Come on. Lead. C Apa dia? PB2+. Very good. PB2+. Okay, kamu tengok okay, ini mungkin ada yang dah terlupa. Kalau kata kamu jumpa something yang macam ni, dia ada bagi nombor Roman. Nombor Roman ni tak kisahlah 2 ke, 3 ke, 4 ke, 7 ke. Kalau kata ada nombor Roman, maksudnya charge dekat atas tu, dia akan mempunyai nilai yang dia bagi tu. Contoh macam ni, lead. Lead dia punya simbol ialah PB. Lead simbol dia PB. So kalau lead 2, maksudnya dia ialah PB2+. Contoh lain, saya bagi kata contoh. Katakan kita ada Cu. Cu boleh ada Cu2+, Cu juga boleh ada Cu+. Kalau Cu2+, nama dia akan jadi copper 2. Kalau Cu+, dia akan jadi copper 1. Contoh. Ada juga contoh lain, Fe. Fe2+, nama dia akan jadi, bahasa Melayu pula, sorry. Nama dia akan menjadi iron 2. Kalau kata contoh lain, Fe3+, nama dia akan jadi iron 3. Ini ialah contoh yang kita panggil sebagai transition element.
transition element. Apa maksud transition element? Transition element ni ialah elemen yang berada dalam group 12, group 13, group 3 until group 12. Kumpulan 3 sampai kumpulan 12 dalam periodic table. Okay, so kita tengok balik. Bagi tahu saya, ion untuk nitrate berapa? NO3. NO2 minus. NO 2 minus. 2 ke 3? 3 ego. NO3 minus. So kita ada dua bahagian. Na plus dengan Cl minus, Pb2 plus dengan NO3 minus. And then sodium nitrate, Na plus juga. Samalah macam tadi. Na plus dengan nitrate, NO3 minus. Okay. Lepas tu kita ada PB, yes, Pb2 plus dan juga Cl minus. Cl minus. Okay. So, bila ada macam ni, turunkan kamu punya formula, kita akan ada apa? Bagi. NaCl, NaCl. Tambah. PB, PbNO3, Apa dia? PB dalam kurungan NO3, 2. Yes, very good. Sebab ini ialah polyatom. Maksudnya kita ada lebih daripada satu atom. Kita ada 4 atom kat situ. N1O3, NO3. So 2 tu milik semua NO3 tu. So kita letak kurungan, letakkan bracket, letak 2 dekat luar. Okay, lepas tu kita akan ada NaNO3, yes, NaNO3 plus PbCl2. PbCl2. Very good. Okay. Cuba balancekan. Apa yang kita akan dapat? Bagi tahu saya dulu, apa yang kita ada? Metal apa yang kita ada? Ini lain sikit. Metal apa yang kita ada? Sodium. Sodium, Na. Lead. lead. Very good. Lagi? Ada lagi metal? Ada metal lagi tak? Okay, kita tak ada metal, kita ada non-metal. Non-metal apa yang kita ada? N. N, Cl. Ada lagi selain daripada O dengan H? Tak Tak ada. Last sekali kat sini kita letak O. Sebab O, H tak ada. Okay, so cuba bagi tahu saya, Na ada berapa? Satu. Satu. PB ada berapa? Satu. Satu. N ada berapa? 2. 2. Yes, very good. Dua. Cl ada berapa? Satu. Satu. O ada? 6. 6. Okey. Belah kanan. Na ada berapa? 1. Satu. PB ada berapa? Satu. 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 N? Satu. 1. Cl? 2. Dua. Dua. O? 2. 3. Tiga. So kat sini kita ada ketidakseragaman. Kita panggil ketidakseragaman. Uneven equation. So kita kena balancekan setiap satu ni. Okay, bagi tahu saya. Siapa-siapa pun tak kisah, bagi tahu apa yang kita kena buat sekarang ni. Na dah balance, tak ada masalah. PB dah balance, tak ada masalah. Pump N tak balance. Kita kena buat apa? Letak Tambah. tambah 2 dekat depan PB dagungan NO3 2. Letak 2 dekat PbNO3. Letak dekat NaNO3. Na ego. NaNO3. Good. Letak dekat sini. So bila kita letak dekat sini, N jadi 2. Tapi ada side effectnya. Na jadi 2 juga. Bila Na jadi 2, O jadi berapa? 6. O jadi 6. Dah balance ke belum? Belum. Belum. Okay. Cl. Cl kita kena buat apa? Letak 2 kat ego. Dekat mana? PbCl tu? NaCl. NaCl. Kita letak 2 kat sini. Bila letak 2, dapatlah dekat sini 2 juga untuk Cl, and Na pun automatic jadi 2. So bila kita dah dapat Balance, ni, Ego. dah balance. Very good. Nampak? Masing-masing dah sama.
So boleh faham macam nak balance equation? Boleh. Boleh go. Boleh So go. inilah dia cara kita balance equation. Kalau kamu dah mahir, kamu dah pakar, kamu dah boleh buat, kamu tak perlu buat macam ni. Kamu tengok je nombor dia. NA ada berapa, PB ada berapa, N ada berapa. Kamu terus macam tu. Tak perlu buat table macam ni. Tapi untuk buat apa? Buat masa sekarang, buat table ni, fahamkan cara macam ni. InsyaAllah kamu akan dapat. Kalau kamu sangkut, katakanlah kamu dah pakar ke macam mana pun, tapi satu hari tiba-tiba kamu tersangkut, lama tak dapat balance, buat balik cara macam ni. Mesti dapat, confirm. Okay, next. Okay, yang seterusnya kita akan tengok pada analisis. Maksudnya, untuk setiap equation kita tadi tu, kita kena buat analisis. Analisis kita terbahagi kepada dua. Yang pertama, kita panggil sebagai qualitative analysis. Qualitative analysis, kamu tekalah. Kamu semua bijak pandai. Datang daripada perkataan apa? Qualified. Tahu go. Quality. Quality go. Kualitatif datang daripada perkataan quality. Kuantitatif datang daripada perkataan Quantity go. quantity. Yang kedua. Okay. So, daripada sini, analisis kita boleh buat ni, analisis yang kita buat ni, kita akan ada 3 maklumat. 3 information. 3 information yang kita akan dapat. Apa dia? First, kita akan dapat pasal produk. Sorry. Kita ikut susunan. First, kita akan dapat pasal reactant dulu. Yang kedua, kita akan dapat pasal produk. Dan yang ketiga, kita akan dapat pasal mole. Kamu dah belajar mole sebelum ni, mole kita akan tengok. Okay, so kita tengok dulu qualitative analysis. Untuk qualitative analysis, kita akan ada 2 benda. So apa benda yang pertama ni tu? Kita akan tengok ini. Reactant dan juga produk. So untuk qualitative analysis, kamu kena nyatakan nama reactant, nyatakan nama produk. So kamu kena bagi tahu nama dia. Macam tadi kita dah ada nama, tak ada masalah. Okay, and then bila kuantitatif, kita kena nyatakan kita punya mole. Mole kita tu nak dapat bagaimana? Kita panggil mole ni sebagai theoretical. Apa yang dimaksudkan dengan theoretical? Theoretical ni ialah mole yang kita ada berdasarkan koefisien yang kita buat bila kita balance equation. So, maksudnya kat sini, this is the coefficient yang kita buat by balancing the equation. Bila kita buat balancing equation, itulah nombor yang kat depan tu. Yang kata mole tak 2 ke 1 ke 3 ke, itu dia. Itu ialah koefisien yang kita ada. So kita akan nyatakan mole dia. Okay, tak apa, kita tengok contoh dulu. Now, kita tengok. Okay, apa dia? Ada soalan tak sebelum ni? Yang qualitative analysis tu, dia punya nama reactant produk semua tu yang dah balance kan? Nama je, nama tak perlu balance pun. Kita hanya perlu nama je, bukannya formula, nama. Sebab tu saya kata kat situ, nama. It is the name, not formula. Kat sini ialah name. Not formula. Nama ia bagi dah lah go. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab mungkin mungkin contoh mungkin dia akan bagi macam ni. Okay, katakan dia bagi gini. H2 plus O2. Kita dapat H2O. Ada nama tak kat sini? Tak ada. Tak ada nama. So bila tak ada nama, apa yang kita kena buat ialah kita kena bagi nama dekat dia. So H2 ni apa? H2 ni ialah hydrogen gas. Okay. So untuk satu lagi O2 tu ialah oxygen gas. So inilah dia kualitatif untuk kita punya reactant. Kualitatif kita kena namakan formula tu. Faham? Boleh go. And then dekat belakang ini H2O, kita kena namakan pula apa benda H2O ni. H2O ni ialah water. So kamu just listkan sahaja nama reactant dan juga nama produk. 2 information kat situ, reactant and product. Itulah dia kita panggil sebagai kualitatif.
Faham? Boleh ke? Faham Faham cikgu. kau? Okay. So kita tengok contoh. Okay. Yang pertama, kita ada ini. Okay, macam ini. Okay, ini saya bagi kita dah ada nama. Kalau soalan dah bagi nama, sana lah. Maksud kita tulis balik je. So apa yang kita kena buat bila soalan selalu akan bagi macam ni. List 3 information from the equation. Macam tu. List 3 information from the equation. So apa yang kita kena buat? First maklumat. First maklumat ialah pada kualitatif. So katakan saya letak kat sini kualitatif dulu. Kualitatif. Okay. So pada kualitatif apa yang kita kena tulis ialah yang pertama kita kena tuliskan kita punya reactant. Ingat kualitatif mestilah nama. The name of the things. So reactant kita ada apa? Kita ada lead to nitrate. Apa lagi? Kita ada Potasium oxide. yes, potassium iodide. Macam tu. Okay. And then number 2. Number 2 punya maklumat yang kedua yang kita boleh dapat daripada sini ialah kita punya produk. So produk kita ini. Kita ada lead to iodide dan juga potassium nitrate. Itu dia, dua maklumat yang kita dapat daripada equation. Now, soalan saya, adakah equation ni dah balance? Dah balance ke belum equation ni? Dah kan kan? Dah ke belum? Saya tanya kamu, dah ke belum? Agak-agak. Dah. Kita takkan tahu selagi kita tak balance. So saya kata belum. Saya kata belum. So macam mana kita tak tahu dah balance ke belum? Kita kena tulis balik. Kita kena tulis dalam bentuk equation formula. Maksudnya lead to nitrate. Okay, bagi tahu saya lead to nitrate formula dia apa? PB2 PB2. PB2 plus. Kenapa? PB2 plus. Okay. Dengan NO3. NO3 minus. Okay. Potassium iodide K plus. dengan I minus. Okay. So kita ada macam ni. K plus dan juga I minus. Okay, so kita tulis PB, formula lead nitrate, PB 3. PB NO3 2. Okay, PB NO3 2 plus KI. Potassium iodide. Dapat apa? Ambil balik lead to iodide, kita ada PB2 plus dengan I. So maksudnya kita akan dapat PB I2 tambah potassium nitrate KNO3. So kita tengok, adakah equation ni dah balance? Is it balance? PB ada 1, okay, kita check. PB ada 1, PB ada 1. I ada 1, I ada 2. Oh, tak balance. K ada 1, K ada 1. N ada 2, N ada 2. O ada 6, O ada 3. Tak balance. So kita tengok macam mana kita nak balance. Kita balancekan satu persatu. So kalau kamu tak tulis, contoh kita buat speed. Apa nama? Kita buat speed balance. PB sama. I ada beza. I ada 2, I ada 1. So kita letak sini 2 katakan. Bila kita letak 2 kat sini, kita letak 2 juga kat sini. So K ada 2, K pun ada 2. N dekat sini tengok. N dekat sini ada 2. O pun darab dengan 6. So terus dapat balance. So ini kita panggil speed balance. Bila kamu dah betul-betul master balancing equation, kamu akan buat benda yang sama juga. Jangan risau. By the time SPM, ini yang kamu akan buat. Semua mesti dah mahir buat benda ni. Faham? Faham cikgu. Okay. So sekarang ni kita ada macam ni. Kita ada satu P. Okay. Coefficient. Kita check coefficient. Untuk coefficient, apa yang kita ada ialah kita akan tengok pada ratio. Ini kita ada 1,
ratio to 2, ratio to 1, ratio to 2. So inilah koefisien kita. 1, 2, 1, 2. So, apa information yang kita nak letak untuk yang ketiga? Kita kena check mole. Okay, untuk ini, inilah nombor yang ada dekat kita punya balancing equation. Ini yang kita panggil sebagai theoretical mole. Secara teorinya inilah kita akan ada. So apa benda tu? Theoretical mole ni kita akan bagi statement macam ni. Okay, so information ketiga. Mole. So mole ni jatuh pada Quantitative. quantitative. So pada kuantitatif apa yang kita akan tulis? Kita kena tuliskan statement. Kita kena bagi statement. Statement macam mana? Okay. 1 mole of. Tengok start dengan satu, yang yellow. 1 mole of this one. Perlu tulis nama tak? Tak perlu tulis nama. Kamu hanya perlu tulis kamu punya formula je. 1 mole of PbNO3 2 reacts with. Ini kena bagi statement. Reacts with. Yang kedua pula apa? Ini. So berapa banyak tu? 2 mole of Ki. Okay. Lepas tu kita buat apa? Ini. Ini maksudnya apa? To produce. To produce apa? Yang ini pula. 1 mole of PbI2. Dah dapat tu. And ini pula. And 2 mole of KNO3. So inilah maklumat yang ketiga yang kamu akan dapat daripada equation. So kamu kena bagi satu statement. Untuk yang ketiga ni, untuk mole kamu kena bagi statement of your equation. 1 mole of PbNO3 2 reacts with 2 mole of Ki to produce 1 mole of PbI2 and 2 mole of KNO3. Ada soalan so far? Jelas cikgu. Okay, good. Okay, kita tengok soalan contoh seterusnya. Okay, contoh seterusnya pun sama. Saya bagi dalam bentuk ayat. Word equation. So, kamu takkan ada masalah untuk kualitatif. So, untuk kualitatif sama. Kita akan ada reactant dulu. So, reactant kamu kita akan ada copper to chloride. Settle. And then, kita akan ada ammonium chloride. Okay. Selesai yang itu. Lepas tu kita ada produk. Apa produk kita? Produk kita ialah copper to carbonate. Okay. Copper to carbonate. Cikgu, yes. Yang untuk ammonium carbonate kan? ammonium Ammonium carbonate. Kat atas ibu. Copper chloride dengan ammonium carbonate. Copper to chloride dengan ammonium carbonate. Cikgu tulis kat Oh, ammonium chloride. Sorry. Thank you. Nasib baik kamu nampak. Terima kasih. So ini adalah dekat sini. Bagus. So maksudnya kamu faham lah. So copper to carbonate and ammonium chloride itu ialah pada kamu punya produk. Dekat reactant kita akan ada ammonium carbonate. Okay, kita akan ada macam ni. Betul tak? Betul cikgu. Alright. Okay, so bila kita ada macam ni, kita tengok dulu ion kita. Copper to chloride kita akan ada Cu 2+. 2+. Chloride kita ada Cl-. Cl-. Okay, this is one part. Ammonium formula kita apa? Ion kita? NH4+. Yes, NH4+. Carbonate? CO3 2-. CO3 2-. Okay, this is another part. So kita dapatkan formula apa yang kita akan ada kat sini. Ion kita, for chemical equation kita. Buat chemical equation tu. Cu, CuCl2. okay, good. Tambah, N dalam kurungan NH4 2 okay. 2, CO CO3. CO3. Okay, very good.
Dapat apa? Cu2 plus CO2 plus, okay. Dengan apa? CO3 Terus formula. Kalau boleh terus formula. CuCO3 CuCO3 plus NH4Cl. yes, NH4Cl. Okay, so kita ada macam ni. Balance ke tak? Balance ke tak? Kalau tak balance, cuba balancekan. Bagi tahu saya apa yang dah balance. Cuba buat. Cu. Cikgu, boh 2 kat NH4Cl nak cikgu. Letak 2 dekat sini. Okay, 2 dekat NH4Cl. 2 dekat NH4Cl, makanya Cl akan ada 2, NH4 pun ada 2. Okay, betul. Okay. Right. So, kita ada macam ni. So, apa kita punya information yang seterusnya? Macam mana kita nak tulis kita punya mole? 1 mole 1 mole of CuCl reacts with 1 mole of NH4 Yes. produce 1 mole of CuCO3 and Okay. 2 mole of NH4Cl. Okay, very good. 1 mole of NH4 to CO3. Tadi 1 mole of CuCl2 kamu sebut tadi 1 mole of CuCl. Make sure kamu punya formula betul. To produce 1 mole of CuCO3 and 2 mole of NH4Cl. Okay, very good. Boleh faham lah ini. Senang kan? Betul tak? Senang kan? boleh. Kalau kamu boleh faham yang ni dan kamu tak ada masalah untuk buat soalan yang seterusnya, yang last bahagian yang last lepas ni, itu calculation kita. Okay, cuba buat yang ni. Try this one. Okay, semua masing-masing try, cuba buat. Apa yang kamu akan dapat? Cikgu, Yes, dapat. dapat dah cikgu. Okay, cuba bagi. Bagi formula dulu, bagi formula equation dulu. Sodium sulfate Na2SO4. Okay, Na2SO4 tambah BaCl2. 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 Okay, sekejap. Okay. BaCl2, very good. Dapat? NaCl. NaCl, NaCl. BaSO4. BsO4. BaSO4. Okay, balance ke tak?
Tak balance cikgu. Tak balance. Apa kita kena buat? Tambah 2 Tak. dekat Nombor 2 NaCl. Tambah 2 kat NaCl. Okay, faham. So kita just tulis je. Yang ini kita punya reactant. And then belah sini kita punya Produk. produk. So kamu akan dapat jawapan 2 information kamu. Lepas tu kita akan tulis kita punya 1 mole of sodium sulfate. okay, NaSO4. Na2SO4. Jangan salah formula. Na2SO4. React with React with 1 mole of BaCl to with 1 mole of BaCl2 to Produce produce 2 mole of NaCl yes, 2 mole of NaCl and and 1 mole of BaSO4. 1 mole of BAZ. BaSO4. Okay, faham? Okay, so itu jawapannya. Senang je. Okay, alright, yang ni saya nak tukar. Ini saya tak nak pakai formula yang ni. Ini senang. Saya nak kamu tukar. Kita tak pakai yang ni Okay. Kamu ada telefon, kamu ada komputer ke apa ke, iPad, kamu cuba Google. Ini dia saya nak. H2O2 dapat H2O plus O2. Okay. Kalau tak tahu H2O2 tu apa, Google. Bagi tahu saya jawapan dia apa. Hydrogen peroxide. Hydrogen Yes, peroxide. very good. Hydrogen peroxide. Okay, buat 3 information. Okay, gue dapat ego. Okay, berapa kamu dapat? Okay, first kali reactant kamu apa? Hydrogen peroxide. Okay, hydrogen peroxide. Okay, product Water. Water and oxygen gas. water and oxygen gas. Okay, good. Okay, mole ataupun quantitative analysis. 2 mole of H2O2. Okay, kamu ada. Oh, sorry, lupa pula tanya. Balancing kamu dapat berapa tadi? 2 H2O2 dengan 2 H2O. 2 H2O. Okay. 2 H2O2 dengan 2 H2O. Alright. So, kita punya statement. 2 mole of H2O2. 2 mole of H2O2. Okay. Okay. 2 mole of H2O2. Okay. Nak tengok apa dia lepas tu? 2 mole of H2O. 2 mole. Produce Oh. Okay. Jawapan yang tepat macam tadi saya bagi tahu, kalau satu je kamu punya reactant, ianya ialah proses apa? Decomposition. Decomposition. So kalau kata decomposition, kamu akan cakap 2 mole of H2O2 decompose. Decompose into 2 mole 2 mole of H2O H2O and and 1 1 mole of oxygen gas. 1 mole of oxygen O2. Dapat? Nampak tak?
Cikgu. Yes. Sebab dia punya equation ni akan memberi makna. Maknanya kamu kena faham apa yang dia cakap, apa yang dia tulis kat situ. Okay, clear? Cikgu. Alright. Cikgu. Okay. Yang ni pun saya nak cancel, saya nak bagi yang lain. Sekejap. Ni cancel lah, tak ada Okay, cuba buat yang ini. Saya nak kamu buat untuk AL ALN ALN pula, mana boleh je ni. Al2CO3 plus HCl dapat AlCl3 plus H2O plus CO2. Cuba buat ni. Balancekan equation dulu. Sekejap keluar pula. Balancekan equation dulu, lepas tu kamu tuliskan dia punya reactant and tuliskan dia punya produk. Okay, cuba. Dah dapat kot cikgu. Okay, berapa dapat? Al2CO33. Al2CO3 ada berapa? 3. Ada satu je. Oh, okay, 1. Lepas tu 6 HCl. 6 HCl. Okay, lagi? 2 AlCl3. Okay, 2 AlCl3. 3 H2O. 3 H2O. 3 CO2. 3 CO2. Okay. So, kita akan ada macam ini. Okay. So, kita punya reactant, apa nama dia? Aluminium carbonate, Okay, aluminium carbonate. Lagi satu? hydrogen chloride. Hydrogen chloride.
Ini dia betul hydrogen chloride, tapi untuk konteks ni kita tak pakai hydrogen chloride. Ingat, ini kita panggil sebagai, kalau kamu jumpa lagi lepas ni HCl, nama dia betul, one of it is correct. It is what we call as hydrogen chloride. Tak salah, saya tak kata salah ha. Ingat sekali lagi, dia tak salah kalau kata nama dia ialah hydrogen chloride. Tetapi dalam tindak balas in a reaction, kita tak panggil sebagai hydrogen chloride. Kita panggil dia sebagai hydrochloric acid. Sebab apa? Sebab hydrogen chloride ni ialah gas. Gas yang dia belum lagi bertindak balas. It is a gas that is not yet react with something else. Tapi kalau hydrochloric acid, ini ialah aqueous solution. Dia ialah acid. So dia boleh bertindak balas. So kita bagi equation, it means that the equation is reacting. Something is reacting with something. And that something is aluminium carbonate and hydrochloric acid. Okay. Product? Aluminium chloride. Okay, aluminium chloride, Water. Water, carbon dioxide. and carbon dioxide. Kena ingat, kalau kuantitatif mestilah nama. Kita pakai name. Okay, that is quantitative. Next is, that tadi ialah kualitatif. Kualitatif mestilah nama. Now, kuantitatif kita punya mole. Apa yang kita nak tulis? 1 mole of Al2CO33 Okay, Al2CO33 reacts with 6 mole of HCl. react with 6 mole. Very good. 6 mole of HCl Produce to Produce produce 2 mole of AlCl3 2 mole of AlCl3, 3 mole of H2O 3 mole of H2O and 3 3 mole of CO2. 3 mole of CO2. Okay, dapat? Dapat tu. Itulah caranya. So, selesailah kelas kita malam ini. Kelas kita belum selesai dia. Kita selesailah topik kita pada malam ini. Okay, so far 3 benda dah kita belajar malam ni. Balance equation, qualitative analysis and juga quantitative analysis. Siapa ada yang tak faham dekat mana-mana? Saya akan terangkan balik. Yang nak tanya apa-apa ke untuk 3 topik ni je dulu. Ada siapa-siapa yang mempunyai persoalan? Tak ada cikgu. Okay, clear? Baik tu. Alright, bagus. Okay. So sekarang ni soalan saya yang seterusnya lah. Siapa yang ada soalan untuk mana-mana bahagian yang kamu tak faham? Maksudnya sepanjang kita punya kelas, selama ni ada tak yang tak faham dekat contoh chemical formula ke, empirical formula ke? Ada tak? Cikgu Che summarize mole to AIM. Mole to AIM. Okay, kita buka yang tu kejap. Okay, summarize-nya macam ni. Tengok banyak tu. Semua ni nak SPM ni pasal. Okay. Untuk kita ringkaskan mole to AIM. Yes, sebab bagus soalan ni sebab esok kita akan guna benda ni dengan begitu banyak. Okay, secara ringkasnya kamu akan ada macam ni. Okay. Secara ringkasnya, kamu akan ada mole yang mana kamu sangat-sangat perlukan, sangat-sangat banyak kali guna mole ni. Kamu akan ada mass. Mass ni, kita punya unit mestilah dalam bentuk gram. Kamu akan ada aim. Nama lain untuk aim ialah particle. Okay. And also kita akan ada volume. Volume unit mestilah dalam dm cube. Baik, kenapa? Nah, okay.
So 3 benda dengan 1 benda dekat luar. Sorry, 1 benda dekat luar pula. 1 benda dekat center. Okay. Secara ringkasnya kamu kena ingat everything, semua benda yang kita ada ni berkisarkan mol. Mestilah kita kena ada mol baru kita boleh cari M, kita boleh cari mass, kita boleh cari volume. Tak ada mol, tak akan dapat cari. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu setiap kali kita nak keluar daripada mol, tak kisahlah kita nak ke mana pun, yang penting kita keluar daripada mol, kita kena darab. Darab apa? Darab masing-masing punya konten. Contoh kalau mass, kita kena darab molar mass. Okay. Kalau kata kita nak cari volume, line 10 tak boleh bla bla. Okay. Nak cari volume, kita kena darab dengan molar volume. And kita kena ingat molar volume kita ada 2, iaitu STP dan juga RC. RC tu apa? Room condition. Nilai dia fix. 22.4 dan juga 24. Okay. And then nak cari M, kita kena darab dengan NA, iaitu Avogadro constant. Okay. 2 benda saya dah bagi tahu. Yang pertama tadi, nak cari 3 benda, mass, M dan volume, kita kena ada mol. 3 benda. Nak cari, kena ada mol. Yang tu yang pertama. Yang kedua, keluar, darab. Okay. Yang kedua, keluar, darab. Yang ketiga, masuk, bahagi. Masuk, bahagi. Masuk, bahagi. So, kesimpulan yang kamu boleh dapat daripada sini ialah kamu akan nampak benda macam ni. Tu siapa tu? Syazwan. Mic kamu penting. Okay. So, kesimpulan yang kita boleh dapat daripada sini ialah kita akan nampak jalan. Maksudnya destinasi kita. Kalau contoh kita ada mass, kita nak cari volume. So, apa yang kita kena buat? Kita kena ikut path kita, jalan kita. So, kita kena buat kat sini, kita kena bahagi dulu dengan molar mass. Lepas tu, kita kena darab pula dengan molar volume. Mengikut soalan punya kehendak. Apa yang dia nak, apa yang dia bagi. Sama juga kalau kata kita ada yang lain. Dia bagi yang lain. Contohnya, dia bagi kamu volume. Dia bagi volume, dia suruh kamu cari molekul dekat sini. Okay. Kalau dia suruh cari molekul, molekul tu ada dekat M. So apa kamu kena buat? Kamu kena bahagi dulu dengan molar volume. Bila bahagi dengan molar volume, lepas tu kamu kena darab pula dengan Na. Barulah kamu akan dapat dia punya molekul. So ikut jalan satu per satu. Barulah kita akan dapat jawapan kita. Tapi sekarang ni kamu hanya nampak satu jalan. Kamu akan nampak dia punya jalan yang singkat. Jalan yang ringkas. Bila kita buat soalan untuk esok, soalan tentang chemical equation, dan kamu akan nampak apa sebenarnya maksud soalan ni. Apa yang dia minta sebenarnya. Sekarang ni kamu macam surface je dulu. Kita ada mass, kita ada ni, kira-kira. Nanti dia akan minta untuk reaction. Kamu ada A, kamu kena react dengan B, kamu dapat C dan D. So, diberi A, cari nilai D. Macam matematik sikit lah. Tapi point is, inilah kesimpulan yang paling orang kata the ultimate conclusion yang kamu akan dapat daripada mol. As long as kamu pegang benda ni, chemistry kamu akan sentiasa selamat. Kamu hanya perlu ingat jalan kamu. Ke mana kamu nak pergi, dari mana kamu datang, ke mana kamu nak cari, apa benda kamu nak cari. Okay. Ada soalan so far? Faham tak cikgu? Faham tak? Molar volume. Sini kamu kena ada
Molames. Sini kamu ada Avogadro constant. Itulah bendanya. Okay, next. Any question so far? Tak ada cikgu. Alright. So kalau tak ada soalan, malam ni kita tamatkan kelas kita dekat sini. So esok kita akan sambung lagi macam hari ni. Pukul 8.30 sampai pukul 10. Okay, kalau kata siapa-siapa ada masalah yang ada kekangan ke apa ke, bagi tahu kat saya. Saya dah pun record kita punya kelas hari ni. Nanti saya akan post dekat YouTube. Lepas tu nanti saya akan send kat kamu kalau kata berkesempatan. Okay Nota ni pun nanti saya akan bagi dekat kamu. Okay. Okey cikgu. Alright. So that's all for today class. Thank you class. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thanks, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Selamat malam, cikgu. Okay, malam. Good night. Sweet dream. Good night, Cikgu molek cikgu. Sweet dream, cikgu. Terima kasih Cikgu, good cikgu. night, sweet dream, cikgu. Cikgu Ganugo tu cikgu. Ganu good. Tengah lawan sekarang? Lawan Selangor cikgu. Ke cikgu fans Selangor. Cikgu. Saya Perak. Kamu Ambos Gores. Ingat lah Terengganu. Perak people, cikgu. Perak people. Okay. Assalamualaikum semua.